Anggota tentera dipecat sebab tak nak terima vaksin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku Fakin Tokai. Welcome to my channel. Kita sembang santai cerita tentang tentera. Kau semua apa khabar? Aku harap korang berada dalam keadaan baik. Kepada yang kali pertama sampai ke channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Untuk maklumat korang, aku seorang pesara tentera. Jadi aku kongsikan cerita-cerita berkenaan tentera. Kepada yang belum subscribe tu, aku harap korang boleh subscribe. Yang dah subscribe, aku ucap terima kasih. Jadi 2-3 hari ni ada satu berita lah yang ditulis oleh beberapa blog dan juga beberapa page yang menyatakan seorang anggota tentera ni telah dipecat akibat dia enggan menerima vaksin. Pertama sekali bila aku baca tajuk tu pun dah macam pelik ataupun kelakar, sebab anggota tentera dipecat. Tak pernah dengar lagi ni anggota tentera dipecat. Bila kita dalam perkhidmatan, kita tak panggil dipecat. Banyak sebab anggota boleh berhenti daripada perkhidmatan secara baik ataupun tidak baik, ataupun secara keji kan, macam-macam lah nama yang kita panggil berdasarkan cara dia diberhentikan. Tapi tak ada satu pun yang tulis dipecat. Bila diberhentikan biasanya dia tak dapat apa-apa ni lah ganjaran perkhidmatan kan. Bila kita berkhidmat dalam tentera ni, walaupun tak ada pencen, masa kita berhenti dapatlah sesuatu. Tapi aku tak pasti sebenarnya dia ni dalam kategori apa, sebab tak ada satu kenyataan rasmi tentang status anggota ni. Yang ada kenyataan daripada Tentera Darat Malaysia di laman Facebook Tentera Darat. Dia nyatakan bahawa anggota tentera darat ni perlu ambil vaksin atas sebab-sebab perkhidmatan kan. Jadi itu jelas lah, cuma dia tak sebut secara spesifik menjurus kepada anggota ni lah. Cuma related kepada artikel yang tersiar sebelum ni, Tentera Darat jawab bahawa anggota tentera darat, anggota tentera ni perlu divaksin atas sebab-sebab seperti berikut. Sebab yang pertama, anggota tentera ni hidup secara berkelompok. Dalam kem tentera tu ada perumahan angkatan tentera, maknanya ramai duduk dalam tu. Kalau kau duduk luar pun kau tetap bekerja, datang kerja dalam kem. Jadi kalau kau tak nak vaksin, kau bergaul dengan orang yang dah vaksin, ada isu lah di situ. Kedua, kita sedia maklum sejak isu COVID-19 ni, anggota tentera telah dikira sebagai barisan hadapan. Barisan hadapan tiap-tiap hari menghadap dengan orang kan, takkan tak nak terima vaksin. Yang ketiga, untuk mengekang penularan. Hasil daripada kajian dan juga perkembangan sekarang, dah ramai orang divaksin, memang terbukti bahawa vaksin ni mengekang penularan. Jadi kalau kau tak nak disuntik, seolah-olah kau tak nak kekang, kau nak benda ni tersebar lagi. Itulah intipati yang aku dapat petik daripada siaran akhbar oleh Tentera Darat Malaysia. Seterusnya yang aku nak cakap kat sini, sebab ramai orang macam simpati. Aku tak nafikan kalau orang kena buang kerja ni kita simpati, tapi kita kena tengok juga atas dasar apa dia buang kerja. Macam yang diulas oleh Kapten Rais, korang boleh tengok video Kapten Rais. Tak mudah untuk berhenti tentera ni, walaupun kau berhenti secara biasa, apatah lagi dibuang. Jadi proses dia tu panjang. Yang pertama sekali, aku pasti bila kejadian macam ni adalah sebab melanggar arahan perkhidmatan lah. Arahan perkhidmatan ni macam ada perintah bahagian 1, perintah bahagian 2, dan juga dia akan tulis juga dalam perintah tetap pasukan. Benda ni boleh di-update ikut keperluan semasa. Masa aku dalam servis dulu tak ada COVID-19, jadi benda ni tak adalah dimasukkan dalam arahan-arahan semasa dalam perkhidmatan kan. Sama juga dalam isu-isu semasa macam zaman TikTok. Dulu tak ada pun dan disebut. Bila ada isu semasa akan adalah arahan berkaitan. Lagi satu contoh, masa Pokemon Go popular, ada keluar arahan jangan main Pokemon Go di tempat-tempat dalam kampus, semua memang dilarang untuk main Pokemon Go. Samalah juga bila ada isu COVID ni, dia nak arahkan semua anggota divaksin. Aku yakin ada arahan yang menyatakan anggota tentera ni perlu divaksin. Jadi yang tak nak ikut ni telah melanggar arahan, dan sekaligus bila kau anggota tentera, kau termaktub di bawah Akta Angkatan Tentera yang ada menyebut bahawa kau perlu patuh pada arahan. Jadi aku tak nak explain secara detail lah apa dia punya cerita kan. Tapi tak ada pun sesuatu yang negatif. Bukannya suruh benda-benda yang tak perlu pun. Ada orang berpendapat pegawai lepas anggota bawahan kena tak. Aku tak rasa macam tu, dan itu hanya tanggapan orang yang tak baca habis. Ramai orang dia tak nak baca habis, jadi dia buat anggapan macam tu.
Kemudian aku nak ulas isu bila anggota tentera ni dikenakan court martial ataupun mahkamah tentera. Mahkamah tentera ni tak ada beza pun bentuk dia dengan mahkamah-mahkamah yang ada ni. Cuma dia dikendalikan oleh tentera. Dan biasanya dibicarakan adalah berdasarkan Akta Angkatan Tentera 1972. Akta Angkatan Tentera 1972 ni adalah salah satu akta yang power. Sebab apa aku kata power? Dia antara akta yang mempunyai hukuman mati. Hukuman tertinggi yang terdapat dalam Akta Angkatan Tentera 1972 ni adalah hukuman mati. Tapi tak banyak kesalahan lah yang boleh disabitkan dengan hukuman mati dalam Akta Angkatan Tentera ni. Antara kesalahan yang boleh disabitkan dengan hukuman mati dalam Akta Angkatan Tentera ni adalah seperti kau lari daripada medan perang, kau berpaling tadah. Itu secara ringkas dia. Itu antara kesalahan yang kau boleh dihukum mati. Untuk kesalahan-kesalahan lain, dia adalah hukuman penjara dan kau juga boleh dibuang kerja lah. Dibuang kerja, potong gaji, turun ke kananan, bucut pangkat dan sebagainya lah. Jadi itulah hukuman yang ada dalam Akta Angkatan Tentera. Balik kepada kes ni tadi, aku percaya dia telah melanggar arahan untuk divaksin, dia enggan dan dia telah pun melalui proses komander rendah. Pegawai pemerintah dia pun dah buat proses komander rendah dan mungkin dia tak bersetuju dan dia minta dibicarakan ke Mahkamah Tentera dan Mahkamah Tentera straightforward benda ni dah ada arahan dalam perkhidmatan, kau tak boleh follow. Kalau peruntukan undang-undang dalam Akta Angkatan Tentera tu boleh bagi kau berhenti, kau berhentilah. Sebab berhenti ni ada banyak peruntukan. Berhenti secara full, ada orang pencen, ada orang bersara, ada orang berhenti biasa, tak dapat apa-apa tapi rekod pun tak hitam. Banyaklah jenis berhenti ni. Jadi dia ni bukan dipecat lah dalam bahasa yang ditulis oleh artikel-artikel ni. Dipecat ni bagi aku tak betul lah. Apa-apa pun aku nak tekankan sini, aku tak ada isu dengan orang yang tak nak vaksin ataupun anti-vaksin. Tapi bila kau dah dalam tentera ni, kena follow lah tentera. Kalau kau di luar tentera tu, kalau kau anti-vaksin tapi kau di luar tentera, kau tak nak vaksin, itu terpulang kepada kau. Tapi tak payahlah provoke kan. Ni duk buat social eksperimen lah kan, baru-baru ni viral pula social eksperimen. Aku tak nak ulas lebih lanjut lah bab-bab macam tu. Bab-bab macam tu lah yang orang marah. Jadi aku harap penerangan aku dalam video ni dapat memberikan sedikit penjelasan kepada korang tentang isu yang berlaku ni lah. Jika korang ada sebarang pandangan atau persoalan, boleh typekan di ruangan komen. InsyaAllah aku akan cuba jawab dengan sebaik mungkin. Jadi sampai di sini saja video aku untuk kali ini. Sekali lagi kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang. Aku Fakir Tokai. Terima kasih. Assalamualaikum.